kedudukan tu yang kedudukan satelit pada orbit. Okay, kedudukan yang ini saya rasa kita stop dekat sini kan minggu lepas kan. Iaitu saya ajar kamu macam mana nak pergi visit website ni. Okay, saya ajar kamu pergi visit website ni dan kita boleh tahu kedudukan satelit macam mana semasa. So ada yang dah cuba tu, kalau yang cuba bagus, yang tak cuba tu boleh cubalah, ni link dia. Boleh pergi terus. Minggu lepas saya dah ajar. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu Global Positioning System, GPS. Okay, so GPS ni semua orang dah pernah dengar dah. Saya tak perlu ulang balik sebenarnya GPS. Okay, GPS ni semua orang pernah dengar dah. Daripada dulu kita pernah tahu dah Global Positioning System. Okay, kita nak pergi nak tahu location lah. Okay, dan sekarang dah banyak dah kita explore daripada phone kita pun dah ada. Sebenarnya dulu dekat Android phone ni, dulu kalau dekat Android phone, contohlah ni Android phone. Dulu Android phone dia tak ada GPS. GPS ni Android phone tak ada. Android phone biasa ni tak ada. Okay, yang ada GPS ni dia memang device dia sendiri. Dia ada macam ni juga, sama juga macam phone juga. Tapi dia spesifik dia GPS saja. Function dia hanya untuk location saja. Satu device yang macam game yang betul-betul ada GPS. Sekarang dah ada dekat handphone kita, dia dah jadi software dah. Dia jadi lagi kecil. Okay, dulu dia tak, dia hanya satu software tu. Okay, satu Android ni dia khas untuk GPS saja. Okay, sekarang dah canggih, GPS dah masuk kepada Android phone dan juga small device, ada small device lah. Okay, so sekarang dah tak payah GPS dah, terus boleh surf dekat handphone saja. Okay, so sebenarnya apa tu Global Positioning GPS ni apa? Okay, so GPS ni sistem penentu sejagat dalam bahasa Melayu lah. Okay, dalam bahasa Melayu sistem penentu sejagat ialah sistem navigasi yang memberikan maklumat tentang lokasi dan masa dalam semua keadaan cuaca. Diorang guna GPS ni untuk mengesan cuaca ni. Okay. Tetapi kita dah upgrade GPS ni untuk track location lah. Current location ni kalau tak ada GPS, macam mana kamu nak detect kan? Sekarang dia dah kembangkan lagi GPS ni, apa yang dia boleh explore lagi, kita boleh pergi lagi, kita dah pergi dah. Okay, asalnya dia kita letak untuk menentukan lokasi, masa dalam semua keadaan cuaca. Apa-apa keadaan cuaca pun kita boleh tentukan location. Okay, tetapi kalau line tak bagus, dia akan hang lah di situ dia akan search, device tu dia akan search, dia tak boleh track lah. Okay, so kena ada line yang bagus baru dia boleh track. Okay, yang kedua, sistem penentu sejagat terdiri daripada 3 segmen utama iaitu control segmen kawalan, okay, space segmen angkasa dan juga user segmen pengguna. Ini kita pengguna. Okay, okay, so dia ada 3. Ini kamu kena ingat ini soalan boleh tanya, ini paper 1 biasa. Paper 1 soalan Roman dia suka tanya benda ni. Okay, Global Positioning System 3 major segment. Apa segmen tu? Dia boleh banyak, dia bagi option, dia boleh bagi sama. Okay, macam dia boleh pusingkan kamu. Kalau kamu tak tahu apa yang betul-betul 3 ni, maka kamu akan pilih yang lain lah. Okay, soalan dia akan main Roman 1, Roman 2, Roman 3, Roman 4 kan, dia suruh pilih which one is correct. Okay, 3 Roman kamu kena pilih. So kamu kena tahulah control, space dan juga user. Tapi kalau biasa dah tengok sekarang taklah susah sangat nak ingat pasal GPS ni. Okay, because kita dah familiar, hari-hari kita guna, takkan kita lupa pula. Kalau benda yang selalu kita guna memang kita akan ingat. Okay, okay, so dekat sini kamu kena tahu dia punya kadang ada satu soalan SPM paper 2 dia bagi gambar macam ni.
dia bagi gambar macam ni, dia suruh kamu dia suruh kamu address mana space, mana user, mana control. 3 markah. Dia bagi 3 markah, dia suruh tulis lah paper 1. Tak silap saya soalan berapa, tak saya pun lupa. Okay, dia buat macam ni. Okay, so kalau kamu tak tahu, dia susah sikit. Okay, ini sebenarnya dia nak tolong pelajar saja. Kalau kamu tahu betul-betul, tengok user kita. Nampak? Kamu dah tengok simbol phone dekat sini pun kamu dah tahu dah. Okay, so yang ni space. Betul lah, dia dah macam ni mestilah space. Okay, dan ni control. Control ni dekat sini. Okay, ini dia punya kawalan dia lah. Okay, sistem angkasa, user ni kita dan juga ini control. Okay, seterusnya control segment. Okay. Segmen kawalan terdiri daripada satu stesen kawalan utama dan 5 pengawasan yang dilengkapi dengan jam atom. Okay. Segmen kawalan ini mengawasi bentuk dan halaju orbit satelit. Okay. Serta memastikan sistem penentu sejagat berfungsi dengan baik. Okey, segmen angkasa terdiri daripada satu rangkaian satelit yang memastikan sekurang-kurangnya 4 satelit dapat dilihat dari semua lokasi di bumi. Okey, ini space punya. Okey, ini yang space punya. Segmen angkasa ni dia terdiri daripada satu rangkaian satelit yang memastikan sekurang-kurangnya 4 satelit ni dapat dilihat dari semua lokasi di bumi. Okey. Okey, kita pergi kepada nombor 5. Lokasi bagi sesuatu tempat boleh ditulis dalam 2 format, iaitu okey, kita panggil DMS, iaitu darjah, minit dan juga saat. Degree, minutes dan juga second. Yang ini lokasi lah. Yang kedua decimal degree, DD. Okey. Dia ada dua contoh di sini. Okey. Kamu boleh tulis melalui degree pun boleh, minit dan juga second. Okay, nanti kamu matematik kamu pernah jumpa macam ni kan, 30 degree 5, dia letak macam ni. Ini maksudnya ni lah. Okay, dia akan tulis macam ni, DMS punya ni. So kamu kena pandai track. Okay. Formations of stars. Okay, yang ini saya ambil daripada nota lama saya. Bagaimana stars, bintang terbentuk. Okay, ini daripada nota saya. Okay, dan soalan paper 1 pernah tanya pasal formation of star. Pasal kehadiran bintang. Soalan kertas 1 pernah tanya lah. Okay. So, nebula consists of mainly of gases such as hydrogen and helium. Helium ni gas yang ringan. Okay, gas yang ringan. So, sebagai contoh, helium gases ni gases yang kita pakai untuk tiup belon. Okay, tiup belon tu dia naik atas kan sebab dia less dense. So helium ni satu gas yang density rendah, okay? So such as hydrogen and helium, and thus that collect such as result of pull of gravity between particles. Okay. Yang kedua, stars is formed when nebula is pulled inward toward core until it becomes compact. Okay, bintang ni dia akan terbentuk apabila nebula ni dia ditarik, okay, inward, mendalam, tarik secara dalam, bukan outward, bukan toward, dia tarik inward secara dalam sampai ke core ni, sampai ke tahap maksimum lah, sampai dalam sangat. Okay, and until it become compact, okay, sampai dia jadi compact, dia padat lah. Okay, so as nebula collapse, bila dia dah collapse ni contoh macam macam mana saya nak beritahu dalam bahasa Melayu. Collapse ni, apa maksud collapse ni? Boleh seorang terangkan saya dalam bahasa Melayu?
how to explain in bahasa collapse? Sesat ataupun macam mana? Any idea? How what is the meaning of collapse in bahasa? Macam mana? The specific word. Dia macam terhenti, something like terhenti. Berpecah kan? Macam mana? Berpecah. Boleh juga. Something like berpecah. Collapse ni dia macam something like abnormal condition. Condition yang tidak normal. Contohnya macam lungs collapse kan. Kalau lungs collapse meninggal. Macam tu. So collapse ni boleh kita katakan explosion pun boleh. Tapi lebih kepada terkucar kacil lah kita boleh kata. Abnormal condition. So bila dia collapse, dia akan pusing lah. It will spin. It starts to spin. Okay. So gravitational force increase. Gravitational force increase. Okay. Gravitational force G ni kan. Increase. So gravitational force increase and cause material within the nebula to condense. Sejat. Okay. So as a result, temperature and pressure of gases and dust particle at the center increase. Suhu dekat tengah-tengah tu dia meningkat. Ini dia punya formation ni kan. So dia meningkat. So when temperature reach, tengok. Ini 15,000 degree Celsius. Bayangkan. Apa jadi, bayangkan 15,000 degree Celsius tau. Kita 100 degree Celsius pun nak letak tangan dekat air tu takut. Ini bayangkan 15 degree, 15,000 degree Celsius. Betapa panas tu. Okay. Nuclear fusion tau. Fusion takes place at core and hydrogen atom fuse to form helium atom and releasing heat and light energy. Okay. Dia akan release, okay, keluarkan haba dan juga cahaya. Tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Balls of gases starts to shine and new star is born. Dia berbolah, gases tu dia akan berkelip dan juga new star, bintang yang baru akan terhasil. Okay. Stars continue to generate heat, okay, and light energy. Dia orang biasa, dia orang continue seperti biasa to generate heat dan juga light energy through nuclear fusions, okay, reactions in core. Apa-apa perkataan in core ni maksudnya it in a maximum condition. Kau tulis tu maximum condition. Maximum condition. For example, I say this one. What is the meaning of core? Kan? So to the core means dia sangat mendalam. It's so deep and it's so meaning. So that's how kita beri satu lagi specific word in English we call as core. Okay, for example, I miss you to the core. To the core ni masih sangat mendalam, something like that. Okay. So once the star is stable, bila dia dah stable and its size remains constant lah. Bila dia dah stable, size dia remain constant lah. Okay. Macam ni. Cantik. Okay. So yang ini dia punya actually this is the circulation lah, macam mana stars tu produce and how new star is born lah. Okay. So dekat sini tengok gases at dust nebula are put by the strong gravitational force to become compact. Dekat sini tengok dia akan become compact. Very hot dense. Kita tahu hot ni 15,000, 15k degree Celsius. Ambil apa jadi 15k degree Celsius. And then core between the after nuclear reaction a star is core dekat sini. Kau nampak. Okay. Actually yang dulu soalan ni jadi soalan essay. This one is your essay question actually. I tak tahu sekarang dia tanya, dia ada keluar soalan yang sama ke tak? I'm not sure. Dulu soalan ni soalan essay. Soalan essay tak silap saya 10 markah. 10 markah, yes 10 markah. 10 markah di sini ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya 2 poin ke tak silap saya? 1 poin 2 markah.
Sini, ini soalan esei. Ini dia keluar soalan esei. Pernah keluar soalan esei. Soalan esei 10 mark. 10 ke ataupun 8, saya tak pasti berapa markah. Jadi 10 ataupun 8. This is your essay questions. Dia tanya formation of star. Describe the formations of star. Soalan dia. So, kalau tak tahu yang ini, actually kita tak nak yang betul-betul spesifik macam yang ini. Okay, actually kamu dah tahu sikit-sikit yang any logical answer kita terima. Okay, so better soalan essay ni kita tak boleh nak predict lah sangat. Okay, biasa soalan essay ni saya tak boleh nak jangka sangat actually. Okay, tapi kalau dah tahu dia punya tema, dia punya style tu dah tahu dah, kita boleh capture punya. Macam mana style dia mungkin akan tanya. Okay, dia sama macam soalan sejarah juga, kita target benda ni keluar atau tak benda ni keluar, lala apa pun tak keluar kan. Sama juga macam sains pun. Okay, sains ni kamu kena tengok past year. We will look at the past year first. Kalau past year keluar benda ni, dia akan tukar saja konsep. Tapi benda yang sama. Tapi pernah keluar soalan formations of star. 8 markah. Okay, so kalau tak tahu rugilah. Okay. Okay, depth of star. Tadi formation, sekarang depth. Okay. So dia ada beza. Life cycle of star ni dia macam manusia juga. Dia ada yang lahir, ada yang meninggal. Okay. So star with small mass has longer lifespan. Star memang dia punya mass rendah. Okay. Dia punya mass rendah. Okay. Tapi dia punya lifespan ni tinggi. Okay. Once hydrogen fuel is used up and nuclear fusion is complete, core of star starts to shrink. Shrink tu maksud dying tu, maksudnya condition dah teruk, dah dying tu, sengsara. Dying tu macam sengsara. Jadi it's in critical positions. Dying means. The star cools, undergoes further changes depending on the mass of star and eventually dies. So the sound is, kenapa benda ni berlaku? Sebab sebab hydrogen fuel is used up and nuclear fusion is completed. That's how the star is dead. Okay, sebabkan ni hydrogen fuel ni dia dah used up. Okay, dan juga nuclear fusion is complete. So that's why benda yang star ni, bintang ni, dia die. Okay, so stars will become white dwarf and neutron star or black hole when it dies. Okay, ini pun pernah keluar soalan ni. Soalan paper 1, black holes. Paper 1 dia keluar. Okay, so yang ni stars nebula. You should know what is nebula. This is stars. So average star, massive star. Average ni sederhana, massive ni banyak. Okay, red giant, red super giant. Okay, life cycle of star. Planetary nebula, planetary ni banyak. And supernova, this is a supernova, white shine. White dwarf, yang ini dekat supernova ni dia pecah menjadi neutron star dan juga dia pecah akan menjadi black hole. It will produce. So kronologi yang ini sangat-sangat penting. Please bear in your mind. This is a very important questions for paper 1. Please take note. Soalan ni soalan paper 1. I nampak, I tahu tak soalan ni. Okay, kadang-kadang SPM, soalan SPM ni disuka ambil benda yang pelajar memang tak mahir. Benda ni kita tak mahir. Banyak pelajar tak mahir benda ni. Dan soalan ni soalan yang paling favourite, dia akan keluar. Okay, please take note. Okay, jangan pandang rendah tentang soalan ni. Soalan ni soalan sangat kita panggil very open-handed questions ini. This one open-handed question, tapi kalau kamu tak tahu susah lah. Okay, sebab kamu punya SPM ni kertas paper dia color paper. Soalan kertas soalan tu color paper. So untuk bahagian yang ni dia akan warnakan. Dia akan warnakan. Dia tak keluar black and white. Black and white ni certain question saja. Okay, kebiasaan color. Okay, so yang ni dia akan color. Tapi kalau kamu photostat kamu tak nampak lah red giant dengan super giant, kamu tak nampak. Tapi kalau color, you'll know the difference. Okay. Supernova ni I think kalau photostat pun tak ada beza je. Cuma yang kita tak tahu sangat ni red giant dengan super giant ni, kalau kamu photostat kita tak nampak sangat.
Walaupun macam dari segi warna lain, tapi bila kamu photostat sama je. Okay, so take note. Okay, heat generate will heat up the outermost layer and cause it expand and become brighter. So any that of medium C size star become bigger and red giant star is formed. Outer layer breaks and drift into space. Okay, outer layer ni bahagian luar, dia akan berpecah dan juga dia akan drift into space. Okay, and core cools down to become white dwarf and use helium as its nuclear fuel. And when helium is exhausted, it will fade into a dark body called black dwarf. Tengok, this one is the black dwarf. Ini white, this is the white. Oh, black dia tak tunjuk kat sini, tapi dia ada explain dekat sini. Okay, so this is your large star. That of large star expand become red supergiant. Ini. Okay, and which collapse rapidly and cause a gigantic explosion. Gigantic explosion ni besar, explosion ni yang besar. Okay, so that's we call as supernova. Supernova is a gigantic explosion. Ni, this one. Okay, a gigantic explosion. Explosion yang besar. Giant ni kan besar. Okay, and that of super large star. Dia nak ceritakan apa dia that, apa yang akan terhasil, apa yang mati, apa yang akan terhasil. That's how dia saling berkembang. Okay, expand become red supergiant and collapse rapidly and cause gigantic explosion called supernova, same as a large star, and contract and become very dense that even light cannot escape from it. That's a black hole. Black hole ni it is become because of that of super large star. Daripada supernova baru dia pecah pada dua, neutron star dan juga black hole. Actually apa dia ceritakan pasal kronologi dia. Daripada average star kenapa dia jadi red giant. Daripada red giant kenapa dia jadi planetary nebula. Daripada nebula kenapa dia jadi white dwarf. Sama juga dekat sini. Daripada nebula dia jadi massive star. Daripada massive star kenapa dia jadi red supergiant. Kenapa dia pergi kepada supernova. A gigantic explosion called supernova. So daripada supernova ni dipecah kepada dua, neutron star and juga black hole. So what is inside the black hole? So dia ada cerita satu by satu lah, one by one. Okay. So actually your new format, I tak tahu soalan ni dia akan dia stick ke ataupun dia dah tarik, I tak tahu. So, I tak tengok kau punya new syllabus you, saya tak tengok. So kalau ikutkan syllabus lama, we will follow this one lah. The life cycle of star ni kita follow dan ini merupakan soalan target paper 1. Sangat dia favorite questions paper 1. Okay. Okay. So seterusnya. Ini yang terakhir saya rasa, slide terakhir. So this is the astronaut. Biasalah kamu pernah tengok. Takkan tak pernah tengok astronaut kan. Ini the space. So itu saja. So kita pergi kepada sesi latihan pula. Okay. So setengah jam dah berlepas, kita dah habis soalan. Kita dah habis nota. So sebelum kita pergi pada sesi latihan, ada soalan daripada kamu tak? Any questions from you? Ada soalan? Tak ada. Tak ada? Okay, kalau tak ada kita pergi kepada sesi latihan lah. Okay, so kita boleh jawab latihan. So minta kamu beri respon sikit latihan. Okay. Dah tengok latihan dah? Ada tanya.
dah keluar ke belum? Ini lambat latihan lah. Sekejap. Tengah buka ni. Okay, nampak tak skrin ni? Nampak tapi dia Nampak lah? Soalan nampak? Soalan belum Tidak nampak nampak. lagi. tak nampak. Kejap tiba-tiba hari ni soalan lambat pula sampai. Okey. Okey, nampak tak? Soalan ni nampak? Boleh nampak. Nampak dah. Sekarang boleh nampak tak? Okey, so kita pergi kepada sesi latihan pula. Kita jawab soalan pula ni ya. Okey. Okey. Saya dah besarkan sikit. Kalau ada yang tak nampak boleh beritahu saya lah. Kita pergi kepada soalan yang ni dulu. Okey, so untuk soalan yang ni, soalan pertama ni. Satellite, okey. Bagi yang tak tahu siapa tak nampak, saya tengah buat soalan ni. Kena mark sikit ni kalau tidak kalau tak nampak. Okey, so kita pergi pada soalan pertama. Okey. Tandakan right pada pernyataan yang betul. So yang mana betul guys kat sini? Yang satu ke yang dua kat sini? Yang dua. 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 Yang mana kat sini? Satelit merupakan objek yang terdiri di dalam yang terdapat di dalam bintang atau dalam planet, iaitu satelit merupakan satu objek yang mengorbit bintang atau planet. So satelit ni dia mengorbit ke ataupun dalam dia terdapat? Dia mengorbit. Berdasarkan nota yang saya dah explain untuk kamu ni. Mengelilingi orbit betul. Okey, so kita ambil yang B. Okey. Okey. Yang nombor dua ni, kenal pasti jenis orbit satelit yang berdasarkan maklumat yang diberikan. Tengok, di sini ada orbit geogerak. Iaitu kita panggil kita kata geosynchronous. Bukan synchronous orbit. Dan juga geostationary orbit. Kalau dekat sini pun kita dah tahu dah, stationary ni maksudnya tak bergerak. Ni high earth orbit, HEO. Okey, ni saya pernah ajar minggu lepas. So actually yang mana untuk yang pertama pula, orbit yang mempunyai ketinggian sama atau lebih daripada 35,780 km. Yang mana GSO ke, GEO ke ataupun HEO? GSO. HEO. GEO. HEO. GSO. Yang mana? ES? HEO. Kalau tak tahu, pergi tengok nota balik. Okey, nombor dua, orbit yang mempunyai ketinggian 35,786 km dan sata orbit adalah pada sata khatulistiwa. Yang mana pula ni? Geo. GEO. Sata khatulistiwa kamu kena ingat geo. Geo. Bukan GEO. Jawapan dah pergi kat. Jawapan dah pergi Okey, kita pergi kepada C pula. C. Jawab soalan C ni. The diagram below shows the types of satellite orbit. Okay, raja di bawah menunjukkan jenis-jenis orbit satellite. Isi tempat kosong dengan orbit yang betul. Okey, nombor pertama, nombor dua, nombor tiga. Minggu lepas pergi, saya dah ajar dah yang ini. Untuk pertama, apa? LEO ke, NEO ke ataupun GSO. Itu short form saya panggil. Leo. Yang mana LEO? LEO tu sebelah siapa? LEO tu yang pertama.
Zul tu yang Sekarang ni pertama. untuk soalan ni dia ada 3 benda. Kita ada Geo, okey. Kita ada Geo, kita ada Leo dan juga kita ada satu lagi apa? Geo, Leo dan juga Neo. kita ada satu lagi Mio. Low. Neo. Okey. Kita ada 3 benda ni. So yang ada sebelah bumi ni adalah Leo. 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 Okey. Nombor 2. 2000 hingga 35,780. Ini apa pula? Mio. 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 Mio, Mio. bagus. Okey. Ini Mio dan juga yang last sekali. Yang last sekali yang ini apa? Geo. Gio. Geo. Geo. Yes, Geo ni dia hide sikit. Okey. Tak tahu pergi tengok nota. Okey, nombor 3 pula. Dia ada B kan? Nombor 2 kat sini pula. Nombor 1. Kita pergi pada nombor 2. Okey, nombor 2. Namakan bentuk orbit bentuk apa benda ni? Bentuk ni. Apa bentuk ni? Yang pertama apa jawapan dia? Leo. Bulatan Ni bentuk sempurna. apa ni? Ni bentuk apa? Bulatan sempurna. Sempurna. Bulatan sempurna. Bulatan sempurna, bagus. Ni Bulat bentuk sempurna. bulatan sempurna. Okey, bulatan sempurna. Okey, aduh. Sempurna. Yang lain sambung sendiri Tulisan teruk pula tiba-tiba. Mouse ni buat hal. Tak boleh nak tulis betul lah. Okey, yang kedua. Ellipse. Philip. Ellipse. Yang kedua ellipse. Bahasa Melayu? Bahasa Melayu ke ellipse? Bahasa Melayu apa kata ellipse tu kan? Sama juga. Dia bahasa English pun ellipse juga tapi bahasa English dia ada elliptical. Okay. Elliptical I think so. Elliptical bahasa English dia. Kalau bahasa Melayu dia ellipse, ada S kan? Ada S. Okay. Ya. Okey, yang B pula. Raja di bawah menunjukkan kedudukan satelit pada orbit. Labelkan kedudukan opologi dan perigi bagi satelit itu. Yang mana opologi dan juga yang mana perigi? Opologi pula. Opogi. Dan juga perigi. Yang sebelah kiri tu. Tak. Opoji yang jauh dari Perigi. bumi, perigi yang dekat Opogi dengan kanan ke kiri sekarang ni? Opoji kat kanan. 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 Apoji. Apa benda apoji? Apoji ni dekat kanan. Yang perigi kiri kan? Betul. Oh, Sebelah kiri. perigi ni. Sebelah kiri. Okay, so yang kiri ni perigi, yang kanan ni opoji. Okay. So mungkin ini ada kemungkinan boleh masuk kertas 2. Minta beri perhatian benda ni. Boleh masuk paper 2, boleh mark dekat situ ataupun buat kalau ada highlight, boleh highlight dekat sana. Okay, yang C pula. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Semakin apa ni? Semakin orbit satelit, semakin laju satelit. Oh, dia cerita pasal ketinggian dia. So semakin apa dia punya kelajuan kak? Semakin tinggi orbit satelit, semakin Semakin rendah tinggi laju orbit satelit, semakin rendah laju satelit. Bagus. Makin rendah Ini lagi. pelajaran yang beri perhatian minggu lepas ni. Semakin tinggi, semakin rendah. Bagus. Macam ni lah, okey kan. Tanya soalan terus pantas jawab. Okey, yang D pula. Yang mana true, yang mana false. Yang benar ataupun salah kan. So, kenderaan pelancar ialah kenderaan yang digunakan untuk menghantar satelit ke angkasa dengan menggunakan roket. Betul atau salah? Betul? Betul. So, Betul. Betul. Lambat ni. Takut nak jawab ke betul lambat sangat.
Okey. Hanya terdapat satu cara untuk menempatkan kenderaan pelancar ke dalam orbit. Betul salah? Salah. 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 Dia ada banyak. Salah. Dia dua. Salah. Okey. Dua. Dia ada dua. Dia ada dua. Apa tu? Pindah secara terus Pindah ke terus orbit. orbit. Dengan orbit pindah Terus ke orbit. Hoffman. Hoffman. Dah. Oi. Tak, saya tak dengar betul-betul tu. Clear sikit seorang jawab. Yang pertama, Ada dua tu. Launcher tu. yang pertama Saya dah ajar pindah tu. secara terus ke orbit. Ya? Yang pertama pindah secara Okey. terus ke orbit. Lepas tu yang kedua, orbit pindah Hoffman. Okey, lepas tu? Bagus. Ya. Okey. Dia jawab dalam bahasa Melayu tu. Okey. Dia ada dua. Okey, macam kakak tu cakap tadi tu. Okey, kenderaan pelancar tidak boleh ditempatkan secara terus mengikut satu garisan lurus. Apa tu? Betul ataupun salah? Kenderaan pelancar ni tidak boleh ditempatkan secara lurus, terus mengikut satu garisan lurus. Salah. Dia boleh. Salah. Okay, dia boleh actually. Okay, launch vehicle cannot place directly along the straight line. Can, boleh. Kita yang set dia nak pergi straight ke nak pergi bawah. Takkan tak boleh pula. Okay. Okay, dan last kali empat, kenderaan pelancar yang digunakan semula RLV. Kita ada reuse dan juga reusable dan juga satu lagi tu one time. Satu saja, one time saja. Expendable. Okay. Apa? Expendable. Expendable Expendable satu kali. vehicle. Okay. Expendable ELV dan juga RLV. Okay. ELV, nampak kita ulang balik ELV. Tadi saya diam sebab dia bahasa Melayu kan. Saya ingat bahasa Inggeris. ELV dan juga RLV. Satu expendable launch vehicle and another one is reuse Launch RVL. vehicle. Reuse. Reuse launch vehicle RLV. Reuse launch vehicle lah. Okay. Yang mana jimat, ni jimat. Yang mana speed, ni speed. Okay. Okay. So just a small revision saja. Okay. Okay. So nombor 4 adalah true, yes. Okay, reuse can be used a few times. Yes, boleh gunakan beberapa kali. Tapi kalau expendable, no. Only one time. Okay, kita pergi kepada seterusnya. Okay. Iaitu nombor 3. Antara yang berikut, yang manakah merupakan contoh bahan buangan di angkasa lepas? Bulatkannya. Bahan buangan di angkasa lepas yang mana? Satelit Ini yang soalan- tidak berfungsi. Satelit yang tidak berfungsi. Satelit yang tidak berfungsi lagi. Roket yang habis dibakar. Okey, lagi. Makanan Ni atau kawan. makanan kan? Kenderaan pelancar yang telah digunakan. Okey, dan jelas sekali makanan. Makanan tu, makanan sekali lah. Ya. Makanan tidak. Makanan tidak, bagus. Kan? Tak. Makanan tidak. Tak boleh. Okey, memang tak boleh lah, mana boleh. Okey, dia nanti terapung lah dekat space no gravity, dia akan terapung, tak boleh. Okey, so nombor B pula. Satelit semula jadi merupakan satu contoh bahan buangan angkasa. Betul ataupun salah? Salah. Salah, mana boleh. Okey, false. Okey, nombor 2. Satelit cuaca boleh mengubah orbit untuk mengelakkan pelanggaran dengan bahan buangan angkasa. Betul ataupun salah? Betul. Betul. Ya, betul. Okay. Bahan buangan angkasa tidak akan mempengaruhi satelit. Betul salah? Salah. Salah. Salah, dia pengaruhi satelit. Okay. Yang melanggar. Dan last sekali. Ya.
peningkatan bahan buangan angkasa akan meningkatkan perlanggaran satelit dengan bahan buangan angkasa. Betul ataupun salah? Betul. 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 Sebab dia menemukan sesuatu. Okey, yang C pula. Yang apa ni, menyebabkan keadaan di atas. Apa benda ni? So, gambar tidak jelas. Kita zoom in sekejap. Mau saya bahas dulu. Okay, so apa ni? Nampak tak dia punya gambar? Nampak gambar kan sekejap? Nampak? Nampak. Okay, lengkapkan pernyataan berikut untuk menerangkan keadaan tersebut. Diorang ni buat apa ni? Terapung. Terapung. Ya, terapung. Saya tengah pening, apa benda dia buat ni? Diorang ni tengah terapung. Ya, diorang ni tengah terapung. Oh, sebab gambar jelas sangat. Saya pun tak tahu. Oh ya, diorang tengah terapung, tengok. Dia seorang pergi sini, seorang pergi sini, seorang pergi sini. Okay, akhirnya terapung. Editing. Okay, so apa menyebabkan dia? Kenapa ni? Menyebabkan di atas adalah keadaan yang tidak kesan ke? Okay, sebab graviti. Gravity. Sifar graviti, bagus. Okay. Dia sifar graviti, sifar macam kosong, ada graviti. Okay, cantik dia. Sifar graviti. Okay, dia kat ni mana ada graviti. Kalau tak ada graviti, kita akan terapung. Menyebabkan keadaan di atas, jadi apa? Sifat Okey. graviti. Okay, ini adalah tiada kesan ke? Okey, sifar graviti lagi. Kita letak sifar graviti, kita cuba kita cuba match sekejap Tak ada gravity kosong. Sifar graviti, kita Tiada letak sifar ketara graviti. graviti. So sifar graviti adalah keadaan yang tiada Sifar kesan ke? gravity. Tiada kesan ke apa? Ketara graviti. Antara Ketara graviti. atas Kesan gravity. ketara. Kesan, tiada kesan ke? Ketara graviti. Ya, tiada kesan ketara. Kita ambil ketara. Ketara graviti. Okay. So dekat bumi ni kita ada graviti. Kita boleh berjalan, kita boleh berlari. Okay. Apa-apa kita boleh buat tanpa terapung. Okay. Tapi dekat angkasa, in space, tak boleh. Okay. Okay, kita pergi kepada nombor 4. Okay, nombor 4. Pada raja di bawah, labelkan 3 segmen utama. Okey, ni baru kita tadi belajar. Tengok ada kontrol. Nampak tak? Tadi I dah bagi tahu dah. Soalan paper 2 boleh jadi soalan pernah keluar soalan kertas 2 disuruh labelkan. Okey. Tadi memang. So sekarang dah ada dah soalan macam tu. Bukan saya kata kalau apa-apa saya suruh kamu highlightkan sebab soalan tu akan berpotensi tinggi untuk dikeluarkan ke dalam kertas 2. Okay, so dekat sini yang mana control segment, yang mana space, yang mana user? Yang mana? Control segment yang pertama yang di atas. Control ke space ni? Space segment. Nombor 1 tu Control. space segment. Control segment yang pertama tu control segment. Control segment. Tak, control segment ni sini. Space, ini space actually. Segment dah mas. Nampak? Oh, ya. Ini space. Oh, Ya, space. dia Okay, tu saya pelik tu. Control, ni lah control, ni space. Okay, so nombor pertama yang ini space. Ini space. Okay. Yang ini kamu letak space. Yang ini kamu letak control. Betul.
Yang ni lah user settle. Baru tadi belajar ni. Dah lupa? Keliru. Keliru. Dia sebab tak ada Okay. warna. Oh. Apa sebab? Sebab dia ambil semua sama. Yalah, ambil semua sama. Sebab soalan ni berpotensi tinggi untuk dijadikan soalan kertas 2. So bear in your mind. Okey, yang B pula. Lengkapkan peta bulatan di bawah dengan menyatakan maklumat yang boleh diperoleh melalui aplikasi Waze. Yang ni untuk zaman sekarang dah Waze. Dulu kita tak ada Waze. Dulu kita panggil GPS. Okay. Okay. Sekarang kita letak Waze. So informasi. Apa maklumat dia, information dia? What is the information that you can gain from Waze? Posisi satelit GPS. Posisi satellite kau boleh tengok daripada Waze? Tak, dia kata daripada Waze ni kita boleh dapat tahu apa. Ini kamu kena fikir secara logik je kan. Dia ni tak ada soalan betul salah ke, tak ada. So ikutkan daripada Waze kita boleh dapat apa? Location. Location. Yang pertama sekali kita boleh dapatkan lokasi. Okey. Lagi apa kita boleh tahu daripada Waze ni? Lokasi kita boleh dapat detect. Satu. Yang kedua mungkin kemalangan dia akan tunjuk kan kemalangan kan? Ya, kemalangan. Kemalangan dia tunjuk. Lagi dia Lepas tu waktu. tunjuk Waze ni dia akan tunjuk kemalangan. Lepas tu dia akan tunjuk apa traffic ni Traffic light. kesesakan trafik dia akan tunjuk. Okey, kesesakan trafik boleh ataupun jalan raya pun dia akan tunjuk. Waze ni dia akan tunjuk juga. Cuaca ditunjuk juga kan, rain ataupun cuaca pun ditunjuk kan. Maybe. Waze akan tunjuk cuaca tak? Saya tak kot. Saya tahu dia tunjuk Tak. dia akan tunjuk lokasi. Kemalangan yes dia akan tunjuk due to heavy traffic and due to road accident. Sebab saya pernah dengar lah Waze tu. Tiga heavy traffic, yang keempat roadblock. Tunjuk tapi nak tulis roadblock pun tak ada masalah, roadblock. Sebab Waze ni dia akan tunjuk roadblock. Sorry siapa guna Google Map, Google Map dia tak tunjuk roadblock. Kalau Waze yes, roadblock dia akan tunjuk. Banyak lagi Waze tunjuk. Apa? Ni Tunjuk. petrol station. Logik kan? Guna Petrol apa guna station. Waze? Tak pernah guna. Guna station apa? Okay. Waze ni kalau ada police station tunjuk police station, kalau hospital ditunjuk hospital, dia tunjuk hospital yang macam crescent tu kan, dia tunjuk. Kalau lalu depan Semua stesen dia tunjuk. apa lagi kak, apa petrol apa lagi, McD lah, KFC lah, yang drive thru lah, banyak benda kamu boleh fikir letak sini actually. Sebab Waze ni banyak benda ditunjuk. Not only location, even though dia boleh bagi tahu apa current situation in the road. Kebanyakan radio ni dia baca berita-berita trafik ni dia ambil daripada Waze lah. Mana dia ambil daripada, dulu dia ambil daripada sumber manusia. Orang akan pergi sana, diorang akan ambil statistik semasa dekat sana. Diorang akan update dekat punya office lah dulu. Tapi sekarang radio station pun ambil information pasal road traffic ni daripada Waze juga, daripada application Waze juga. Sebab dia lagi senang. So more specific. It's more easier lah than the normal. Mungkin kamu tak sampai lagi masa lah kan. Lepas habis SPM banyak Waze kamu kena pakai lah, nak cari kerja lah,
nak sambung pergi universiti pun kena pakai banyak ways juga. Contoh kamu dapat kamu dapat universiti yang dekat Pahang, yang dekat Perak, mana-mana kamu dapat lah, dapat bukan universiti, matrikulasi ataupun diploma ke apa kan. Time tu kamu akan carilah. Okay, so kita akan akhiri dengan latihan objektif. Okay, yang pertama, antara berikut yang manakah benar tentang satelit? Yang mana? Cuba pergi cepat sikit. Yang mana? Cikgu. Ini apa ni? Saya main bulat je apa ni? Satelit ialah objek yang mengorbit. Biar bagus. Okey, yang kedua, apakah jenis orbit satelit ini? Yang mana? Altitude, the orbit is ni. Aduh, ni baru buat tadi. Ni apa? Low. Nampaknya 2000 ni. B. Low Earth orbit. Okay. Nombor 3, which of the above? Okey, yang manakah merupakan kedudukan apogee? Sekarang dah betul dah. Apogee. Yang mana apogee? Yalah senang ni, tadi dah buat dah ni. Mana? Mana? Tak tahu? C. Cikgu. Oi. B. C. Ni apogee. B. Yes. B. Okay. C. Cikgu. Mana D? Kamu ni okey ke tak ni ya? Saya pula tenggen. Mana B dengan D? D dengan B ni salah ni. Tak mungkin jadi ni. Tak pernah saya ajar dua kat atas ni. Ni apa ni apa? Perigi. Itu perigi. Baru tadi jawab. Yang C dengan D ni, B dan D ni mana saya pernah ajar? Dia saja dia letak C dengan B dengan D ni. Siapa jawab C ni tak tahu nak cakap apa. Ni B ni tak tahu nak cakap apa. Ini kan tak ada. Dua ni konsep lah ni. Jangan ni semua sayang. Kalau kamu salah rugi markah. Benda semua simple je. Soalan senang je, tak susah. Nombor 4. Pernyataan berikut yang manakah benar tentang X? Sudah. X. Dia cerita pasal perigi. Apa yang benar tentang X ni? Further adalah apogee, refer to altitude satellite. Okay, A jawapan dia. Saya sendiri dah jawab kan. Okay. Kedudukan dia berdekatan dengan Earth ni. Perigi ni. Okay, nombor 5. Jadual 1 menunjukkan beberapa jenis satelit ketinggian. Tengok. A, B, C, D, which of is the highest velocity? Ini saya dah pernah ajar dah. Yang mana highest velocity? D. Nombor 5 sejak boleh jawab. B. Nombor 5 ni kejap je boleh jawab. D. Okey. D cikgu. Sekarang saya nak tanya kamu. Kenapa? Apa? D. A. Kejap D pula. Okay, saya buat jawapan ambil. Mana dulu jawapan? Okey, kenapa jawapannya A? Tolong seorang beritahu saya kenapa jawapan A. D. Oh, A salah. Okey. Final tak? Yang mana ni? A ke D? D. Nak tahu? Tak tahu kan? Okey, jawapannya apa guys? Confused Jawapan D. Jawapannya D. Okey, jawapannya D. Sekarang ni, saya nak tanya kamu. State your reason for your answer in 5. Sebab makin tinggi orbit, makin rendah laju. Sekali lagi bang, ada dengar tu sekali lagi? Makin tinggi orbit, semakin rendah laju. Bagus. Semakin tinggi hal laju, the higher the velocity, the lower the height. Ni yang kamu kena ingat. Semakin tinggi, semakin rendah. Dia akan lawan. Itu je, simple dia punya
dia punya jawapan dia. And ikut teori dia simple je. Semakin tinggi, semakin rendah laju dia. Settle. Tak payah fikir banyak. Nombor 6. Kalau in case dekat sini, kalau kamu kata A jawapan dia, kalau A, velocity dia kena rendah. Sebab dia punya tinggi tu tinggi. Sebab ketinggian altitude dia tinggi. Semakin tinggi, Velocity mesti semakin rendah. Sekarang rendah. di cerita satellite punya highest velocity, mesti kita ambil yang rendah. Okay? Tak apa, kita cuba lagi. Nombor 6. What is the function? What is the function of the launch vehicle? Yang mana? Apa fungsi dia? Apa fungsi dia? D. Good. Yang mana? Yang mana untuk meningkatkan halaji satelit? Apa function Untuk of the menghantar launch satelit vehicle? kan. Yes. Simple je jawapan dia. Sekejap je boleh jawab ni. Cikgu. Ya, bagus. Untuk menghantar satelit ke angkasa. Siap. Tak susah pun jawapan dia. Okey, nombor 7. Zero gravity. Settle. Hantar. Bagus Kak. Dah siap Kak. Kita pergi nombor 7 Kak Okey, nombor 7. Raja Ampat menunjukkan sekumpul